أستغفر الله العظيم الذي لا قلب وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Jadi dan kuasa seterusnya dan hadis yang kedua, hadis yang panjangkan tentang rukun-rukun iman. Kemudian ditanya tentang ihsan, ditanya pula tentang hari kiamat bilakah akan berlaku. Tetapi hari kiamat ini adalah berada dalam ilmu Allah, tidak ada siapa pun yang mengetahuinya. Maka malaikat Jibril meminta Nabi memberitahu tentang tanda-tanda atau alamat-alamat hari kiamat. Kiamat dah dekat. Lalu diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kalau kita lihat sepintas lalu kandungan hadis yang kedua ini. Baik, kita masih berbincang di dalam menghuraikan apa yang disebut oleh penyusun atau pengarang kitab hadis ini, iaitulah masih berkaitan dengan rukun-rukun Islam yang 5. Iaitulah kita masuk pada malam ini rukun Islam yang kelima, iaitulah mengerjakan haji. Yang kelima, mengerjakan haji. Pengarang menyatakan kepada kita, tiap-tiap orang Islam yang cukup syaratnya wajiblah mengerjakan haji di Makkah. Sebab itulah dalam menyebut tentang kewajipan ibadah haji ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebut, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan engkau mengerjakan haji di Baitullah, yakni di Makkah Al-Mukarramah, jika engkau sanggup, dengan maksud jika engkau berkemampuan pergi kepadanya. Jadi bila cukup syarat kemampuan ini, ada beberapa syarat yang dihuraikan oleh ulama-ulama Islam, maka wajiblah seseorang itu mengerjakan haji. Jadi tuan-tuan, kita sekarang ni dalam konteks sekarang lah, kerajaan Saudi yang memerintah di
di negara Saudi yang di bawahnya juga adalah tanah haram Makkah dan Madinah, maka dia menetapkan ada kota, ada jumlah yang ditetapkan pada setiap tahun. Jadi kalau dia buka begitu tuan-tuan, ramailah tidak termampulah oleh kerajaan Saudi untuk menguruskan, ya. Kalau semua orang Islam satu masa pakat pergi dah, tanpa ada kawalan dan seumpamanya. Jadi bila kita ni tuan-tuan sudah cukup syaratlah, syarat dari sudut Islamnya, balighnya, berkemampuan dari sudut keuangannya, dari sudut masanya, berkemampuan dari sudut tubuh badannya, dan juga kita ni dah sampai giliran kita lah. Kota tadi berkait dengan giliran kita. Maka bila syarat-syarat itu telah cukup, hukumnya apa? Wajiblah seseorang itu mengerjakan haji di Makkah Al-Mukarramah. Jangan duduk, kadang-kadang tu ada orang tuan-tuan dia tak daftar pun untuk tunai haji. Yalah, dulu mungkin ada juga orang salah faham. Dia ingat bila menyimpan di tabung haji tu, masuk duit tabung haji, kira daftar haji dah. Tengok-tengok kawan dia yang menyimpan sama-sama dengan dia tu dah sampai giliran pergi haji. Dia kata, aku ni orang tak panggil-panggil, dia kata. Rupa-rupanya dia hanya simpan duit tapi dia tidak daftar untuk menunaikan haji. Itu kena tahulah. Tapi hari ini saya percayalah perkara tu maknanya telah diketahui umum oleh masyarakat kita lah. Itulah daftar haji. Itu sepintas lalu bila disebut tentang cukup syarat-syaratnya. Macam baru ni tuan-tuan, haji pun ditangguhkan tak? Baru-baru ni oleh kerana ada wabak COVID-19 tu. Jadi kita lihat tak ada jemaah haji daripada negara kita ni yang daripada Malaysia ni pergi ke Saudi sana untuk menunaikan haji. Umrah pun tak dibuka lagi dah untuk rakyat Malaysia ni. Saya diberitahu, saya dimaklumkan oleh sahabat-sahabat, mungkin bulan Januari tahun 2021 lah jemaah kita ni orang Malaysia akan mula dapat pergi menunaikan umrah. Tapi syarat-syaratnya macam-macam lagi lah tuan-tuan. Syarat-syarat macam-macam lagi. Jadi apa pun kita doakan dah semoga pandemik ataupun musibah COVID-19 ini akan dihilangkan oleh Allah. Kemudian mudahlah kita ini untuk melaksanakan apa-apa yang wajib kita laksanakan. Baik, disebut lagi haji adalah ibadah. Menunaikan ibadah adalah bererti menurut perintah. Jadi haji disebut ibadah haji. Dia satu ibadah. Bila sebut ibadah ni, dia hendaklah dilaksanakan menurut apa yang diperintahkan, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ditekankan di sini, orang yang menunaikan haji bukanlah kerana hendak mendapat maksud keduniaan. Jangan kita ni pergi tunai haji ada dalam hati kita ni nak dapat sanjungan, nak dapat gelaran, nak dihormati. Jangan ada dalam hati kita begitu. Ya, kerana tuan-tuan, kalau itulah niat untuk mendapat pujian, sanjungan, kehormatan daripada manusia, kita dapat itu sajalah. Kita dapat pujian daripada manusia, tapi dibimbangi kita tidak mendapat pahala ganjaran ibadah haji yang begitu besar dan mulia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana haji ni tuan-tuan, di sana ada beberapa tingkatan haji. Yang paling tinggi dinamakan haji yang mabrur. Ya, haji yang mabrur ini pula apa kata Nabi? Nabi menyatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Dan haji yang mabrur itu tiadalah balasannya melainkan syurga. Kata ulama, haji mabrur ni tuan-tuan, iaitulah haji yang mana dia ampunkan segala dosa-dosa dia.
Setengah ulama menyatakan termasuklah dosa-dosa besarnya pun diampunkan oleh Allah. Yang keduanya, dia dijamin, yakni dijanjikan syurga oleh Allah. Ini haji mabrur. Orang kita bergurau, ada orang tu bukan haji mabrur, haji Marlboro katanya. Haji yang kadang-kadang balik itu tidak memberi kesan kepada dia ibadah haji yang dikerjakan sepanjang lebih sebulan berada di Makkah dan Madinah. Kadang-kadang berlaku begitu tak. Jadi kita tak nak haji yang ditolak. Sebab itulah kalau kita contohnya, kalau di negara kita tuan-tuan, melalui tabung haji kita ada buat kursus asas haji namanya tak. Ada juga syarikat-syarikat swasta yang mengadakan kursus haji ni. Kalau yang terbaru ni paling tidak kita ada 13 siri kursus haji. Ada 13 siri kursus haji. Setiap siri itu selama 3 jam setengah kursus, selama 13 kali, 13 minggu. Ya, termasuklah kemudian ada pula dia panggil kursus intensif. Orang yang telah dipilih dipanggil pula berkursus 2 hari pula. Kemudian ada pula kursus perdana haji pula. 1 perak pula berkumpul. Sama-sama jemaah haji yang bakal pergi haji ni, negeri Perak berkumpul, namanya kursus perdana haji. Ini kursus-kursus yang dibuat ni dengan tujuan apa? Untuk memahamkan bakal-bakal jemaah haji ni tentang bagaimana pelaksanaan haji ni. Matlamatnya antaranya apa tuan-tuan? Untuk kita ini mencapai, memperolehi haji yang mabrur. Haji yang mabrur, ya. Jadi jangan dikata kita pergi haji ini untuk mendapat maksud keduniaan. Kerana haji itu bukanlah urusan dunia tetapi urusan agama. Bila sebut ibadah-ibadah ni, dia kena lillahi ta'ala. Orang nak panggil kita tuan haji, orang nak hormat kita, orang nak muliakan kita, itu dia punya pasal lah tuan-tuan. Tak jadi masalah. Memang kita ni manusia, bila orang tu pergi haji, maka kita rasa sepatutnya kita pun hormatlah dia, kita pun maknanya menghargai dia, menghormati dia, kita panggillah dia tuan haji dan seumpamanya. Tak ada masalah kita nak panggil begitu. Tapi jangan penghormatan itu, sanjungan itu yang menjadi matlamat. Tapi kita buat itu adalah lillahi ta'ala, kerana Allah, kerana nak mendapatkan ganjaran pahala yang mulia di sisi Allah di hari akhirat kelak. Baik. Jadi haji ini adalah urusan agama. Kewajipan mengerjakan haji diterangkan Allah di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat sebenarnya yang berkait dengan haji ini. Antaranya firmanullah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang bermaksud, dan bagi kerana Allah wajib atas manusia pergi ke rumah itu, yakni terjemahannya maksudnya, dan Allah mewajibkan manusia pergi menunaikan haji ke rumah itu, yakni ke Baitillahil Haram. Iaitulah bagi sesiapa yang berkuasa mengadakan perjalanan kepadanya, yakni siapa yang mampu pergi ke sana. Dan barang siapa yang kufur, ingkar, yakni mengingkari kewajipan haji, dia tak mahu pergi kerja haji walaupun dia telah cukup syarat-syaratnya. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah itu maha kaya dari alam semesta. Orang macam ni Allah Ta'ala tak akan layan dia. Allah Ta'ala tak akan pandang pada manusia yang seumpama ini. Bila dia sudah mampu mengerjakan haji, tiba-tiba dia tidak pergi mengerjakan haji. Haji satu ibadah yang sudah tentu mengalami kepayahan dan kesusahan.
Namun demikian seorang Islam tetap menghadapi dan menanggungnya dengan perasaan yang tenang lagi gembira, kerana dia mengetahui dengan yang demikian barulah dikatakan mentaati Tuhannya. Jadi haji ini sebagai satu ibadah, sebagai kita kata melaksanakan perintah Allah Ta'ala tadi dah. Sebab itulah haji ini disebut haji adalah satu pengorbanan. Haji ini kalau saya kebetulan alhamdulillah juga salah seorang penceramah haji, dan saya pun bertugas sebelum ni pun di Mekah dengan tabung haji sebagai pembimbing ibadah haji. Mutawif lah mudahnya tuan-tuan, mutawif haji. Jadi memang tuan-tuan, kerja haji ini memang payah, memang susah, banyak cabarannya, banyak menggunakan tenaga kita, pengorbanan kita. Kita ni kena sangguplah menghadapi berbagai-bagai cabaran di dalam menunaikan haji. Kalau sebelum ni tuan-tuan, contohlah, contoh kita ni ada berapa puluh ribu orang setahun tak pergi tunaikan haji. Ada berapa ribu orang, ada 20,000 orang contohnya pergi menunaikan haji pada satu tahun itu. Antara masalah yang cabaran yang paling besar lah ialah bila musim haji ni tuan-tuan, bukan orang Malaysia aja pergi tunai haji, seluruh dunia datang. Mekah ni jadi zahmah, jadi padat, penuh dengan manusia. Ya, Masjidil Haram tu sampai melimpah-limpah. Orang pergi musim haji, kalau sembahyang Jumaat tu tuan-tuan, melimpah sampai 1 kilometer. 1 kilometer ni melimpah daripada Masjidil Haram. Jutaan manusia dalam satu masa. Ramai manusia tu bila ramai ni tuan-tuan, kita tidak akan merasa, kita akan rasa selesa lah. Sebab orang kita ni nak selesa je. Kalau boleh dia nak orang usung, dia pergi letak depan Kaabah tu lah. Macam tu lah. Sampai di sana, Masya Allah, kita ni yang bertugas tahu lah. Hari-hari duk dengar komen jemaah, itulah inilah, semua tak kena tuan-tuan ya. Yalah, memang kita pun akui kita nak menyediakan yang terbaik itu kadang-kadang di luar kemampuan kita. Hotel tu bukan milik kita pun, disewa tak, dan seumpamanya. Komen lah, satu bilik bila 4-5 orang, bilik sempit, gitulah, beginilah. Hotel tu agak jauh, 700 meter, 1 kilometer, paling jauh pun 1 kilometer lah, paling jauh. Sedangkan kalau tengok jemaah haji lain tuan-tuan, bukan 1 kilometer, 5-6 kilometer, 10 kilometer, jauh, kena datang naik bas dan seumpamanya lah. Baik, begitu juga bila kita nak pergi ke mana, nak pergi, dia kata bila tiba hari mula-mula nak berwukuf di Arafah, makin besar cabaran dia. Arafah ni kenapa cabarannya bukan setakat tempat tu panas, khemah yang disediakan itu khemah yang terhad. Jemaah haji ramai, khemahnya, kawasan khemah itu terhad, sempit. Ya. Kadang-kadang tu dalam jarak, dalam kawasan berapa kaki persegi itu kena kongsi 10 orang. Ya. 5 meter persegi ke? Saya pun lupa. Bukan 5 meter, lebih sempit lagi. 10 kaki persegi. Ya, maknanya kena kongsi dengan jumlah yang begitu ramai. Kadang-kadang ada jemaah haji yang terpaksa duduk luar khemah. Itu di Arafah, kemudian berpindah ke Muzdalifah, berpindah lagi ke Mina. Mina pula duduk 3-4 hari di Mina. Barulah balik ke hotel semula. Barulah dia kata hotel tempat terbaik. Mula-mula sampai hotel paling teruk, dia kata. Udah ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina, duduk dalam khemah tuan-tuan, sempit, bersesak-sesak. Baru dia kata, nikmat besar dapat balik ke hotel semula. Tapi nak ceritanya, kena ada pengorbanan, menuntut kesabaran yang sangat tinggi. Kena ada sikap tolak ansur, bertimbang rasa. Kena kita ni memiliki sifat bekerjasama, tolong bantu membantu sesama jemaah. Ya, sebab
tuan-tuan, kita pergi buat ibadah ni bukan kita ni nak mementingkan diri kita sendiri. Tak, kita bukan pergi seorang-seorang. Baik. Jadi sebab tu dia sebut ibadah yang mengalami kepayahan dan kesusahan. Baik. Tapi orang yang pergi haji ni kita dah maklumkan lebih awal. Kita dah bagilah gambaran. Ni pergi haji begini-begini akan dihadapi. Maka mereka kena bersedia. Walaupun susah macam mana, tetapi kerana atas dasar mentaati perintah Allah, maka kita lalui, kita harungi juga. Ibadah haji tidak sebagaimana ibadah yang lain-lain yang boleh dilakukan sewaktu dalam tempat kediaman di negeri sendiri. Haji ni tuan-tuan tak boleh nak buat kat badan tembok ni. Tak. Orang rumah awam kita buat haji kat rumah awam je lah tahun ni. Kalau boleh buat begitu mudah lah tak? Tidak, kena pergi ke sana tuan-tuan. Kena pergi ke Mekah. Ya. Dan masa pun dia ada bulan-bulan haji. Ada 3 bulan, bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ni bulan haji, 3 bulan ni. Kalau umrah sepanjang tahun, bulan haji 3 bulan ni sahaja. Kerana haji, pengarang menyatakan kerana haji menghendaki kepada waktu yang tertentu. Iaitu 3 bulan tadilah, bulan haji. Dan tempat yang tertentu pula. Serta memerlukan perbelanjaan dan kesihatan badan. Terpaksa meninggalkan kampung halaman serta rumah tangga. Dan mengharungi lautan dengan menanggung bermacam kepayahan dan kerungsingan. Islam dinamakan jihad, iaitu perjuangan, sebagaimana sabda Nabi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihadul kabir was-saghir wad-dha'if wal mar'ah al-hajj wal umrah. Jihad orang-orang tua dan kanak-kanak dan orang yang lemah dan orang perempuan ialah haji dan umrah. Baik. Jadi haji ni tuan-tuan begitu. Ya. Tempat yang tertentu tadi ialah di Makkah lah, dan juga di Masyair, dipanggil di Masy'aril Haram, di Arafahnya, di Muzdalifah, di Mina. Ya, kalau kita tengok berapa tempat tunai haji ni, kita kata di Mekah di Masjidil Haram, di situ ada Kaabah dan juga Safa dan Marwah. Ya, kemudian di Arafah, yakni kita wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Kemudian Muzdalifah, bermabit di Muzdalifah. 1, 2, 3 tempat lah. Yang kelimanya adalah di Mina. Ini 5 tempat. 5 tempat kita kata yang terlibat di dalam pelaksanaan ibadah haji. Bermula daripada 9 Zulhijjah dan seterusnya. Tak. Tapi kita tuan-tuan, dalam mengejarkan haji ni ada banyak perkara yang kita kena korbankan. Meninggalkan kampung halaman, rumah tangga, mengharungi lautan. Tapi tuan-tuan, sebab tu ibadah haji ni dia kaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Sebab tu kita beritahu kepada bakal jemaah haji kita. Dalam kisah Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, Allah Ta'ala perintah anak dan isterinya, iaitu Nabi Ismail alaihissalam dan isterinya Hajar, bawa ke mana? Bawa ke, dalam Quran sebut asalnya fi wadin ghairi dhi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman. Lembah ni, Mekah ni asalnya satu lembah kelilingnya yang kering, yang tak ada tanaman. Tapi demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dia tinggalkan anak isterinya di sini. Kita ni pergi tunai haji, kalau tinggal anak isteri keluarga pun bukan tinggal di lembah kering kontang tuan-tuan. Tinggal di rumah tak. Rumah tu lebih cantik daripada tempat kita pergi ke Mekah tu lagi kadang-kadang. Dengan perbelanjaan yang cukup, dengan rumah yang selesa, apa semuanya.
Hari ni pula teknologi pula cukup canggih dah. Ada telefon, boleh tengok video call bila masa. Ya, tak ada masalah. Tapi itu pengorbanan. Meninggalkan orang-orang yang kita sayang, meninggalkan kampung halaman, dan disebut ni mengharungi lautan. Sekarang tak naik kapal laut lah tuan-tuan. Sekarang naik kapal terbang tak? 9 jam dah sampai dah di Jeddah tu. Terbang 9 jam sampai di Jeddah. Baik. Tapi itu semua adalah cabaran. Ya, sebab itulah Islam menamakan haji ini sebagai suatu jihad. Bahkan disebut oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi bahawa pahala menunaikan haji itu adalah seperti pahala orang yang berjihad fi sabilillah. Berdasarkan antaranya hadis ini yang Nabi sebut tadi, yang pertamanya Nabi kata jihad orang yang tua, kanak-kanak dan orang yang lemah dan orang perempuan ialah haji dan umrah. Dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anha kata kepada Rasul, golongan muslimat minta Sayyidatina Aisyah bertanya. Perempuan datang jumpa Aisyah, ya Aisyah, pergilah tanya Nabi. Apa soalan dia? Ya Rasulullah, naral jihada afdal al-amali afala nujahid? Qala la, lakinna afdal al-jihadi hajjun mabrur. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kami yakni orang-orang perempuan, golongan wanita, golongan muslimat ini berpendapat jihad adalah seafdal, selebih-lebih, sebaik-baik amal. Kami berpendapat, ya Rasulullah, amalan yang paling baik, yang paling besar ganjarannya iaitulah kalau mati. Sebab orang yang pergi berjihad ni dijanjikan dengan syurga. Pahalanya adalah syurga. Ya. Jadi kami memandang, berpendapat yang paling besar ganjarannya adalah berjihad fi sabilillah. Pergi berperang fi sabilillah menentang musuh Islam. Afala nujahid, maka adakah kami akan berjihad? Dia bertanya, apakah kenapa kami ini tidak diizinkan berjihad seperti orang-orang muslimin, orang-orang lelaki pergi berjihad, mengangkat senjata menentang musuh? Kenapa kami tidak diizinkan, ya Rasulullah? Lalu kata Nabi tidak. Nabi kata la. La, maknanya Nabi kata kamu ni tak perlu pergi berjihad. Orang perempuan ni tidak dituntut, tidak menjadi kewajipan untuk berjihad fi sabilillah, dengan maksud pergi berperang di medan peperangan. Jihad itu ialah haji yang mabrur. Tapi bagi kamu, sebaik-baik jihad bagi kamu ialah pergi menunaikan haji dan mendapat haji yang mabrur. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita baca dalam kitab Fadailul A'mal berkait dengan haji ini, Masya Allah, tabarakallah, setiap apa yang dilakukan oleh jemaah haji itu, Masya Allah, diberikan ganjaran pahala yang sangat hebat, yang sangat mulia, yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, setiap perlakuan dia, setiap gerak laku dia, setiap sedekah dia, setiap perkataannya, setiap tasbihnya, Masya Allah, ya, diberikan ganjaran yang begitu hebat oleh Allah. Maka padanlah haji itu, di samping daripada ganjaran-ganjaran yang berganda-ganda tadi, begitu juga oleh kerana kesusahan, cabaran, pengorbanan yang terpaksa mereka tanggung, maka itulah haji tadi dianggap ataupun disebut oleh Nabi sebagai afdalul jihad, sebagai jihad yang afdal. Terutamanya bagi siapa? Bagi orang perempuan. Sebab mereka ni tak boleh nak pergi berperang
di medan peperangan. Dapat pahala berjihad fisabilillah, tuan-tuan. Haji adalah ibadah untuk diri seseorang, dan untuk menyempurnakan ibadah ini maka wajiblah orang yang hendak mengerjakannya mempelajari segala rukun dan adab haji dengan betul, supaya hajinya itu diterima Allah. Dan inilah yang dimaksudkan daripadanya, bukan namanya, bukan pula perhiasan dan pakaiannya. Ya, baik. Jadi kita nak ni haji ni diterima oleh Allah. Bukan kita nak lepas balik haji tu boleh letak pula gelaran depan tu haji, tak? Ya. Dan kalau pergi 10 kali haji, nak letak 10 kali haji baru letak nama. Tak ada. Ada orang bergurau lah, Nabi baik, sahabat-sahabat Nabi baik, tak pernah kita panggil Haji Saidina Abu Bakar, tak? Ada dengar tuan-tuan? Haji Saidina Umar, tak ada dengar. Tapi haji-haji ni kita-kita lah, kita-kita tak. Jadi kita takut sebenarnya bila letak haji depan ni, takut yang menjadi timbul perasaan riak, ujuk pula dalam diri kita tak, bila letak haji. Itu yang kita bimbang. Tapi saya sebut tadilah, kalau itu adalah suatu sebagai orang panggil kita kerana menghormati kita, memuliakan kita, itu tak jadi masalah. Ya. Tapi janganlah kita balik-balik Mekah orang tak panggil haji, tak paling. Nama dia Mat panggil balik haji dah, Mat tak paling. Haji Mat, ya, terus jawab. Panggil haji baru berpaling. Kalau tak panggil haji tak berpaling. Jangan begitu tak. Baik. Jadi kena belajar tuan-tuan. Saya sebut tadi tentang kalau kita di peringkat negeri dan peringkat negara kita ni melalui tabung haji, diadakan kursus asas haji. Yang tahun ni insya-Allah akan mulanya bulan 12 insya-Allah tahun ni. Tahun lepas memang tak ada dah, tahun lepas memang tergendala semualah kerana Covid-19 ni. Tahun ini yang dirancang kursus asas haji akan bermula bulan Disember. Tapi wallahu alam lah, kalau kena pula PKP BD tah apa lagi tuan-tuan. Sebab apa, kita tengok orang yang jangkitan Covid-19 ni di negara kita pun tak reda-reda lagi dah. Ada banyak kluster-kluster baru pula, ada sekolah pula. Saya baca semalam pun ada sekolah, satu sekolah kena tak di Negeri Sembilan, di Senawang Negeri Sembilan. 61 orang pelajar dengan guru tu positif Covid-19, masya-Allah. Ya, jadi kita kena hati-hatilah. Tapi ikut kursus asas haji ni akan dimulakan bulan 12. Kita kena, bagi orang yang nak pergi menunaikan haji, sama ada tahun depan ke tahun-tahun yang mendatang, dia kena pergilah. Kena pergilah untuk kursus asas haji ni, supaya dengan itu ni dia dapat apa, mempelajari segala rukun dan adab haji dengan betul. Dengan itu insya-Allah dia menjadi, kita kata, boleh membantu dia mendapat haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pengalaman saya sendiri, pengalaman sahabat-sahabat pembimbing ibadah haji, kalau ada jemaah haji yang pergi ni dalam keadaan mengejut, ada panggilan akhir, dia tak pergi kursus pun, bila dah panggil akhir ni, anak beranak keluarga kata pergilah, dia pun pergilah, dalam keadaan dia tidak ada persediaan dari sudut ilmu, dari sudut pengetahuan. Memang orang macam ni akan bermasalah biasanya. Kalau dia pergi buat haji pun, dia hanya sekadar ikut-ikut orang je tuan-tuan. Orang pergi sini dia buat, ikut-ikut orang je lah. Dari sudut cara yang betul apa pun, hanya dia ikut orang je. Kesian kita tengok orang yang macam ni lah. Jadi dibimbangi orang yang dalam keadaan begini, dia tidak dapat mencapai haji yang mabrur. Penghayatan ibadah itu pun dia tak dapat.
penghayatan daripada ibadah haji itu sendiri. Ibadah haji merupakan satu mu'tamar yang sangat besar. Mu'tamar maksud perhimpunan tahunan umat Islam sedunia. Ya, kerana musim haji ni seluruh umat Islam daripada seluruh pelosok dunia ni datang berkumpul. Oh, kita boleh tengok macam-macam jenis orang, tuan-tuan. Macam-macam bahasa, macam-macam ragam. Ya, muktamar yang maha besar, berhimpun kerananya seluruh umat Islam dari segala bangsa dan segenap penjuru alam. Maka dengan kesempatan ini dapatlah umat Islam berikhtiar untuk mempersatukan pendapat dan fikiran mereka, serta berusaha untuk mencari kemuslihatan, yakni kemaslahatan hidup dalam urusan dunia dan agama, sebagaimana firman Allah Ta'ala bila menyebut tentang ibadah haji ini dalam surah Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah, yang bermaksud supaya mereka menyaksikan segala manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umat Islam bila berkumpul, tuan-tuan, yang datang tu bukan setakat orang-orang biasa. Alim ulama daripada seluruh dunia juga datang pada musim haji, lalu diambil kesempatan untuk mereka ini berkumpul. Dulu memang buat begitu, tuan, dululah. Saya ingat lagi masa dulu masa saya duduk belajar dulu, bila pergi ke Mekah ni, tuan-tuan, ambil kesempatan. Ada beritahu ada tok guru ni datang pergi dengar kuliah dia ke apa ke. Ada istimewa, ada perhimpunan ulama-ulama sedunia diadakan di Mekah bersempena musim haji. Tapi mutaakhir ni perkara tu seperti ditutup ataupun dibendung, kerana dia kata takut ni lah, teroris lah, ancaman pengganah lah, apa begitu begini. Maka kerajaan Saudi pun tak benarkanlah yang berhimpun ramai-ramai begitu dan begini tak. Tapi sebenarnya bila mereka pergi, mereka boleh juga berjumpalah secara tertutup dengan ulama-ulama yang datang dari seluruh dunia ini. Tujuannya apa? Untuk berbincang, mencari, kalau ada umat Islam yang sedang menghadapi masalah apa, mencari penyelesaian, bertukar-tukar fikiran. Dan begitu juga kalau secara umumnya juga di Mekah ni, tuan-tuan, kita ni mencari benda-benda yang boleh membawa manfaat kepada kita. Bila sebut cari benda-benda ni, orang-orang kita ni, antara orang Malaysia ni, dia antara orang yang cukup hebat beli barang di Mekah, Madinah, tuan-tuan. Kalau duduk, kalau musim haji tu dia ada khidmat pos barang. Khidmat pos barang sekilo mungkin dalam RM17 ke RM20 lah. Sekilo tu kena bayar. Orang kita, tuan-tuan, sampai Madinah tu je, sampai Madinah tu dah kirim 30 kilo dah. Mekah tak pergi lagi. Madinah tu dah kirim barang 30 kilo dah. Kat Mekah berpuluh-puluh kilo pula dah. Nasib baik batu Kaabah tu tak dijual. Kalau batu Kaabah jual, tuan, dia bungkus poh juga balik Malaysia dah. Orang kita ni, masya-Allah. Tapi dah kita tak kata apalah, itu rezeki masing-masing dah. Tapi banyaklah benda beli tu, beli ni, benda-benda yang dia lihat ada kegunaannya yang mungkin tak ada di tanah air dan seumpamanya. Jadi di sana ada pula, kita kata, peluang untuk perniagaan, ekonomi dan seumpamanya. Ini juga di antara hikmah pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Haji juga mengajarkan manusia hakikat persamaan. Saya baca sikit lagi, tuan-tuan, sikit je. Mereka semua adalah satu pada hukum Allah, tidak ada yang besar kecuali Allah. Haji ni, tuan-tuan, kemuncaknya bila kita ni semua sudah berihram pada 9 Zulhijjah tu.
Kalau kita jemaah haji Malaysia 8 Zulhijjah dah pakai ihram dah, 8 Zulhijjah dah mula bergerak ke Arafah. 9 tu mula wukuf. Sehari sebelum kita dah pergi. Maknanya 8 9 tu semua orang berihram, dan pada waktu itu kalau orang lelaki kita akan lihat mereka ini memakai ihram sama. Memakai 2 helai kain. Satu yang pakai tutup aurat pusat sampai ke lutut, satu lagi tutup tubuh. Pakai kain ihram sama. Kalau dalam khemah tu kita tengok sama. Tak ada beza datuk ke, Tan Sri ke, apa ke, apa tulis seluk pakaiannya adalah sama. Duduk pun sama di Arafah. Cuma kalau zaman sekarang orang kaya, orang hebat ni tuan-tuan, dia ada khemah khas lah pula. Itu lain cerita lah, lain cerita tu lah. Tapi secara umumnya kalau pergi dengan tabung haji ni sama tuan-tuan. Tak ada beza. Di sana dia mengajar kita hakikat persamaan manusia itu di sisi Allah, di depan Allah adalah sama. Tidak ada, Allah Ta'ala tidak membeza-bezakan. Yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itulah manusia ni bila pergi ke Mekah ni, dia didik kita membuang pakaian-pakaian kebanggaan duniawi. Pangkat, keturunan apa tu letak tepi semua. Tapi kalau pergi ke Mekah duk bawa pangkat juga, duk bawa kebesaran juga, tu bawa masalah. Saya ni Datuk Seri ni, dia nak lebih pada orang tuan-tuan. Dia nak lebih pada orang. Jadi tak boleh lah. Sama. Yang paling besar adalah Allah. Mereka ihram dalam satu keadaannya, dan mereka tinggalkan pakaian kebanggaan yang menjadi kemegahan bangsa mereka. Tinggal semua. Waktu itu tidak ada yang hendak dibanggakan, diucapkan, malaikat yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang bila dah berniat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, bila niat haji je semua orang akan melafazkan lafaz talbiyah yang sama. Tak kira dia siapa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk syarika lak. Sama. Demikianlah ibadat haji, wallahu a'lam. Dia tak habis lagi tu, insya-Allah kita akan sambung di dalam perbincangan yang akan datang tentang haji ini. Yalah tuan-tuan, kalau dalam kursus haji tu ada satu minggu tu, kalau dalam minggu yang kedua dia bincang falsafah ibadah haji dan juga penyucian jiwa. Tajuk tu tuan-tuan 3.5 jam bincang. 3 jam. Kita malam ni baru 40 minit. Dia kalau itu satu tajuk dibincang tu, tak bincang lagi tentang pelaksanaannya apa semua lah. Jadi padanlah. Jadi sebenarnya haji ni masya-Allah tabarakallah disebut juga sebagai kemuncak kepada amal ibadah. Kemuncak. Sebab dia menggabungkan di sana ibadah yang bersifat dalaman, ibadah yang bersifat tubuh badan, pergerakan apa semua tu, dan juga ibadah yang bersifat keuangan. Kita ni kena mengorbankan wang ringgit yang tidak sedikit lah. Jadi berkumpul dalam ibadah haji ni semua unsur-unsur yang ada ibadah yang lain. Jadi tuan-tuan, kalau kita ni berpeluang pergi tunai haji, maka pergilah kita dengan sebab, dan kerjakanlah ibadah haji ini dengan cara yang sebaik-baiknya, insya-Allah. Moga-moga mendapat haji yang mabrur. Maka insya-Allah kita juga akan mendapat ganjaran pahala yang begitu besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ادفع واكشف عنا البلاء والوباء خصوصا وباء الكورونا والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ما لا يدفعه ولا يكشف أحد غير. اللهم تمم الخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Qabbalallahu minna wa minkum. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu lakum qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.